Pelarasan tarif air bagi pengguna domestik diharap dapat meningkatkan kualiti bekalan air ke tahap lebih baik sekaligus mengurangkan isu ketiadaan bekalan air yang membelenggu sesetengah kawasan di Kedah. Presiden Persatuan Pengguna Kedah KEK, Muhammad Rizal Yusof berkata pelarasan itu wajar bagi menanggung kos menaik taraf loji dan penggantian paip usang yang menelan bajet besar. Kalau saya boleh katakan di seluruh Malaysia lah, bukan di Kedah saja, di Selangor pun, di Kelantan pun, apabila kita kaji balik, kemerosotan kualiti air dan bekalan air ini disebabkan oleh paip yang terlalu lama. Kita tengok 40 tahun, 50 tahun yang lalu diganti. Apabila kita periksa balik, paip ni perlu diganti. Dan menelan perbelanjaan yang kalau Kedah saja berbilion lah. Projek Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE bagi jajaran Seksyen 11 menyebabkan persimpangan Beruas dan Taiping Selatan dijangka beroperasi April ini. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata pembukaan jajaran ini bakal meningkatkan sosioekonomi negeri sebagai destinasi pelancongan. Laluan ini juga penting kerana menjadi pemangkin kepada perancangan Perak dalam memacu pertumbuhan sosioekonomi di sepanjang jajaran Pantai Barat selain mengubah landscape pelancongan Perak dengan memudahkan akses ke destinasi-destinasi strategik seiring dengan kempen Tahun Melawat Perak 2024. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu di Tol Cangkat Jering, Taiping, Perak. Laluan menghubungkan Beruas, Taiping Selatan sejauh 35.5 km menjadi pelengkap kepada jajaran WCE di bahagian luar Perak. Pendaftaran sistem pangkalan data utama padu dan inisiatif memperkasa wayang kulit antara paparan lintas langsung dari Pulau Mutiara hari ini. Perinciannya langsung bersama Zatul Ikma Muhammad Nur. Zatul, bagaimana dengan perkembangan pendaftaran padu di Pulau Pinang? Baik, terima kasih. Setakat semalam 62,187 atau 5% dari 1.2 juta warga Pulau Pinang telah mendaftar dalam sistem padu. Menurut Jabatan Perangkaan Dozem Negeri, secara purata trend pengisian 0.2% direkodkan setiap hari sejak padu dilancarkan 2 Januari lalu. Rendahlah sebenarnya di peringkat negara, sebenarnya daripada yang kita perlukan 29 juta yang mengemaskini dengan 21 juta yang berumur 18 tahun ke atas. Kita sebenarnya di peringkat Malaysia, Pulau Pinang ni masih rendah lagi lah berbanding negeri-negeri lain. Jadi itulah kita mohon supaya ramailah masyarakat ataupun penduduk di Pulau Pinang ni untuk bersama-sama lah mengemaskini maklumat di padu lah. Bagi memastikan lebih ramai mendaftar, pada masa sama memudahkan rakyat, kaunter fizikal padu dibuka di Pusat Ekonomi Digital PEDI untuk membuat kemaskini. Malah, pegawai Dozem juga akan berada di kaunter PEDI terpilih untuk membantu penduduk terlibat. Sementara itu, Jabatan Penerangan Negeri Japan Pulau Pinang terus memperhebat-hebahan padu menerusi Info on Wheels IOW selain bekerjasama dengan Dozem bagi tujuan sama. Kita telah mengedarkan sebanyak 200 risalah di 2 lokasi pasar awam yang kita telah singgah, iaitu yang pertama pasar awam Tasik Kutu dan yang kedua adalah pasar awam Kepala Batas. Berdasarkan statistik Dozem, lelaki lebih ramai mendaftar berbanding wanita dengan jumlah 34,949 untuk pendaftaran padu di negeri ini. Selain golongan umur 30-an mengatasi kumpulan umur lain dalam pendaftaran tersebut.
Bekas Ketua Polis Daerah Taiping Perak ACP Razlam Abdul Hamid secara rasmi dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Timur Laut Pulau Pinang. Antara fokus ACP Razlam memperkukuhkan lagi kerjasama dalam dan luar pasukan bagi memastikan pencapaian cemerlang pasukan dan institusi tersebut. So far saya akan cuba rapatkan staff di dalam, and then kita akan rapat juga staff di luar supaya ada kerjasama di antara dalam dan juga luar demi memacu apa yang pucuk pimpinan kehendaki berdasarkan kepada dua konsep, dua entiti itu. Satu, integriti dan juga tata kelola yang baik. Satu lagi, service delivery yang baik. Kita akan kekalkan yang itu, kita akan follow yang itu untuk memacu IPD Timur Laut. Majlis serah terima tugas antara beliau dan pemangku jawatan berkenaan, Superintendent V. Saravanan berlangsung semalam di IPD Timur Laut. Turut hadir Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin. Jadi dia ada rating count. Mengadakan kelas kepada orang ramai yang berminat untuk mempelajari seni wayang kulit. Antara inisiatif dilakukan bekas pembantu pensyarah Universiti Sains Malaysia USM, Muhammad Jufri Yusof untuk memperkasa warisan kebangsaan itu di negeri ini. Kelas yang diadakan pada setiap Rabu itu memberi pendedahan secara terperinci mengenai seni teater tradisional tersebut. Ia meliputi aspek pembuatan, muzik, bahasa dan persembahan wayang kulit. Menerusi kelas tersebut, satu kumpulan pemain wayang kulit berjaya ditubuhkan. Saya dah jalankan program, saya kumpul daripada pemuzik-pemuzik dan peminat-peminat yang berada di Penang ni. Saya latih dia orang dalam dari segi muzik, dari segi pembuatan, dari segi bahasa, dari segi persembahan dan dari segi ucap-ucap tetap tu kita selalu guna ke dalam persembahan kulit. Jadi secara tak langsungnya saya dah dapat satu grup yang lebih kurang 90% daripada Pulau Pinang. Beliau turut mengalu-alukan pelajar dan agensi atau mana-mana pihak yang berminat untuk mendalami wayang kulit sekaligus memastikan kelangsungan seni warisan tersebut. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik Zatul, terima kasih. Di Mahkamah Magistrate Batua, seorang jurutera mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian 2 guru lelaki bulan lalu. Teo Ju Leong didakwa memandu kereta dengan kandungan alkohol melebihi had hingga menyebabkan kematian Muhammad Fakhrul Rozi dan Muhammad Hassan Muhammad Ayub, masing-masing berusia 31 dan 32 tahun. Kesalahan dilakukan di Jalan Permatang Baru, Seberang Perai Utara, kira-kira pukul 2.30 pagi 16 Disember lepas. Dia didakwa mengikut Seksyen 44-1-B Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun dan denda antara RM50,000 hingga RM100,000. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 7 Mac depan untuk sebutan semula kes. Perkembangan sukan, Penang FC melantik legenda bola sepak Pulau Pinang Mirzagua Abdul Razak sebagai pengarah teknikal baharu bagi memantapkan persiapan pasukan menjelang saingan Liga Malaysia musim ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan Kesihatan Pulau Pinang, Daniel Gui berkata, pelantikan Mirzagua yang berkuat kuasa 1 Januari lepas bertujuan mengembalikan harapan susulan prestasi suram Harimau Kembang menamatkan saingan Liga Super di tempat ke-10. Of course, now every coach in all the world, especially in national team, every time he find speed players, very fast players. Not only attacking players, also defensive must be fast.
Berasal dari Maghribi, bekas pemain berusia 57 tahun dikenali dengan julukan Great Mers oleh penyokong setia Harimau Kembang. Merzagua pernah mencipta nama sebagai hero ketika Pulau Pinang meraih kejuaraan Liga Perdana pada tahun 1998 selain dinobatkan pemain import terbaik untuk 3 tahun berturut-turut.